Panaslah. Tiba-tiba dahaga pula. Mana air saya? Itu dia. Dahaganya. Wish. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Sims, selaku hos anda. Baiklah, sebelum kita mula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka. Bila pakai itu, kena pakailah betul-betul. Pastikan ia meliputi daripada atas hidung sehingga bawah dagu. Serta, kalau boleh, kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Dan kalau boleh juga, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer bagi menjaga kebersihan tangan anda. Dan apabila anda berada di kawasan di luar rumah ataupun di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah, untuk hari ini bukan saya seorang je yang cakap. Hari ini kita ada seorang guru yang akan bersama kita pada pagi ini, iaitu Cikgu Syafiqin. Hai Cikgu, selamat pagi. Hai Sean, selamat pagi. Apa khabar Sean? Baik Cikgu, tadi macam rasa panas sangat lah tiba-tiba itulah, kan. Cikgu tengok macam Sean kehausan dengan air kan? Ya. Jadi Sean sebenarnya tahu tak jumlah air yang kita patut minum minimum dalam tempoh sehari? Sean rasa berapa jumlah air yang kita patut minum tu? Saya rasa macam satu botol air yang macam besar ni tak cukup tu Sean. Tak cukup? Sebenarnya untuk keperluan seseorang individu, jumlah air yang patut kita minum ialah 8 gelas sehari. Wah, banyaknya 8 gelas ke Cikgu? Ya, sebab air ni sangat penting tau Sean sebenarnya. Sebab yang pertama, dia boleh meningkatkan metabolisme badan kita. Yang kedua, dia boleh meningkatkan sel darah merah yang baik kepada kita. Menyahkan toksin dan sekaligus mencegah kita daripada sakit kepala. Wow. Betul lah Cikgu, sebab hampir setiap hari saya sakit kepala. Mak saya cakap, Sean, sebab anda tak minum cukup air. Jadi Sean kena pastikan Sean minum air yang secukupnya. Okey, 8 gelas kan Cikgu? 8 gelas, tapi pastikan air itu adalah air yang bersih. Ya, sangat penting air ini Cikgu. Tetapi sebelum kita teruskan lagi penerokan kita, apa kata kita berkenalan pula dengan murid kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Selamat pagi. Itulah dia. Baiklah, saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda dan juga jangan lupa untuk bagi salam hormat, tangan di atas dada. Ya, okey. Kita mulakan dulu dengan siapa di atas sana. Tazidi. Hai Tazidi, anda di sana sila lambai. Itu je. Dan seterusnya kita ada Hazrik. Hai, selamat pagi. Okey, dan seterusnya adalah Tasnim. Okey. Dan Muhaimin. Dan seterusnya Almira. Dan yang terakhir Aisyah. Okeylah. Dan mereka adalah daripada sekolah SMK Lubuk Buntah Kedah, Cikgu? Ya, SMK Lubuk Buntah, Serdang, Kedah, Bandar Baharu. Alright. Okey, Cikgu. Sebelum kita mulakan penerokan kita ada satu video kan, Cikgu? Ya. Jom kita tengok video tersebut. Didik TV KPM. Feel the magic in me.
macam menarik je video tu. Apa yang diorang buat dekat sana, Ego? Sebenarnya video tu ialah menunjukkan mengenai cara-cara penjimatan air di rumah. Contohnya kita selalu bila kita berus gigi, okey, kita dah buka paip sikit, kita basahkan berus gigi, kemudian kita gosok gigi, Sean akan biar air tertutup ke atau terbuka? Terbuka, Ego? Jadi masa tu kan kita sebenarnya tak menggunakan air. Jadi kita lebih baik kita tutup air, kita gosok gigi, dah selesai baru kita kumur-kumur. Betul lah, cikgu. Tapi apa kepentingan kita nak tutup pipe, buka pipe ni macam susah sangat. Kalaulah setiap individu dekat Malaysia ni mengamalkan penjimatan air, kita dapat jimat banyak penggunaan sumber air, Sean. Sebab sumber air ni sebenarnya sangat penting kepada manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey. Tapi apa kaitan yang sumber air ni dengan apa yang kita akan terokai hari ni? Okey, baiklah. Sebenarnya tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah sumber air. Okey, sebelum cikgu memulakan PDPC kita pada hari ini, cikgu nak gariskan beberapa objektif supaya semuanya akan tercapai di akhir nanti. Baiklah. Objektif yang pertama ialah tekan ke bawah, Ego. Okey. Itu dia. Objektif yang pertama ialah cikgu nak murid dapat menerangkan proses kitaran air dan juga sumber air. Objektif yang kedua ialah murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 punca krisis air. Yang ketiga, murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya 3 kesan krisis air. Dan yang terakhir, murid dapat menyatakan 3 langkah mengurangkan krisis air. Jadi cikgu harap di akhirnya nanti murid-murid cikgu dan juga murid-murid di rumah dapat tercapai objektif semua ni. Saya rasa sememangnya bolehlah, cikgu, dengan panduan cikgu. Tetapi sebelum kita mulakan penerakan kita, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Syafiqin. Baiklah, Cikgu. Jom kita mulakan penerakan kita, Cikgu. Okey, baik, Sean. Seterusnya sebelum kita nak mulakan, cikgu nak ajak Sean dan juga murid-murid di rumah sana menyaksikan sebuah video yang modelnya telah disediakan sendiri oleh adik kita sendiri, iaitu adik Nur Tasnim. Mari kita saksikan. Jom. Didik TV KPM. Cahaya matahari akan memanaskan air yang ada di permukaan bumi melalui proses penyejatan. Manakala tumbuh-tumbuhan melalui transpirasi dan haiwan melalui proses respirasi. Wap air akan tersejat ke atmosfera dan mengalami proses pemeluapan atau kondensasi lalu menghasilkan awan. Kemudian, apabila kandungan air maksimum di dalam awan, proses pembentukan titisan hujan akan berlaku. Air hujan akan turun ke bumi dan akan mengalami proses intersepsi dan infiltrasi. Wow, video yang sangat menarik lah, Cikgu. Dan tadi tu dia menggunakan model yang di hadapan kita yang ni. Model di hadapan kita ni, Sean, dah lebih amazing, Sean, bila model ni disediakan sendiri oleh Nur Tasnim. Wah, sangat-sangat cantik, Cikgu. Kalau bagi seminggu pun tak dapat habis buat kerja macam ni. Aku memang cantik. Tasnim dia sangat rajin. Ya, Okey, Cikgu. Sean, tadi dekat video tu ada 2 istilah yang kita perlu terangkan sedikit, iaitu infiltrasi
Infiltrasi Apa dan tu? juga intersepsi. Cikgu minta Sean tolong pegang boleh? Boleh ke boleh? Okey. Infiltrasi dan juga intersepsi. Okey, cikgu nak ajar sikit macam mana nak terangkan. Okey. Infiltrasi ni maksudnya air yang telah diserap ke dalam tanah. Okey, cara nak ingat dia lah air bermaksud in. Bila in maksudnya dalam. Air yang berada di dalam tanah. Contohnya macam perigi, telaga. Okey, manakala untuk intersepsi, ini huruf air yang kita nampak, Syan. Maksudnya air yang tidak diserap oleh tanah. Contohnya macam sungai, tasik dan juga empangan. Jadi selalunya pelajar confusion mana infil, mana inter. So infil ni air in dalam. Inter air yang kita nampak. Untuk air mata dalam bahasa Inggeris kan? Okey. In dalam maksudnya air yang berada di dalam tanah. Okey. Sekarang saya pun boleh faham Aigo. Tadi saya nampak intersepsi apa ni? Macam minuman je tapi bukanlah. Okey, intersepsi. Okey, yang boleh dilihat dengan mata kasar ya. Okey, jadi kita tinggalkan ini, Sean. Okey, Cikgu. Okey, cikgu nak tanya satu soalan kepada anak murid cikgu. Boleh? Okey, baik. Dengan menggunakan shortcut, tadi kita dah tengok video yang disediakan oleh adik Tasnim. Cikgu nak uji pula murid. Dengan menggunakan shortcut, nyatakan proses yang berlaku sekiranya air menjadi gas. Air menjadi gas. Daripada cecair menjadi gas. Ya, daripada cecair menjadi gas. Semua yang kena jawab Cikgu. Cecair menjadi wap air. Cecair menjadi wap air. Ya. Okey. Dah sedia? Kalau dah sedia, boleh angkat shortcut masing-masing. Daripada cecair menjadi wap air, apakah proses yang terlibat? Okey, siapa yang dah siap boleh angkat shortcut masing-masing. Okey. Hazri? Okey, cikgu dah nampak jawapan daripada Aisyah, proses penyejatan. Okey, Tasnim, proses penyejatan. Baik, semuanya betul. Tahniah. Okey. Proses penyejatan tu berlaku kat sini, Sean. Apabila cahaya matahari memanaskan bumi kita, air yang ada di permukaan bumi akan tersejat. Contohnya air daripada sungai, air daripada laut. Maknanya dia akan naik ke atas. Naik ke atas. Bila dia naik ke atas, dia akan tersejat. Lama kelamaan dia akan membentuk awan. Bila awan tu dah banyak dan dah jadi berat, kuantiti air hujan tu akan diturunkan semula ke bumi dan seterusnya mengalir ke sungai dan seterusnya ke laut. Itulah macam kitaran itu. Maknanya dia akan naik dulu, pergi dekat sebelah sini, turun, lepas tu dia akan melalui pula sungai ke laut, lepas tu dia akan naik balik. Ya, proses kitaran air ni dia berlaku setiap hari, Sean. Dan dia berulang. Itulah antara nikmat yang Tuhan dah beri kepada kita. Okey, baik. Sean, cikgu nak teruskan lagi dengan cikgu nak pergi ke sana, boleh tak? Boleh, Cikgu. Silakan. Okey, baik. Saya gerak ke sini, Cikgu. Okey, baik. Cikgu nak dengar pula anak-anak murid cikgu bercakap ni, Sean. Boleh, Cikgu. Okey. Jadi kita mulakan seterusnya dengan punca krisis air. Punca krisis air. Maksudnya apa yang menyebabkan berlakunya krisis air ni? Krisis air ni, Sean, bila satu keadaan air kita kurang. Air kita kurang. Jadi kenapa air kita kurang? Okey, yang pertama, cikgu nak Aisyah. Contohnya kat sini, cikgu ada hutan. Okey, berlakulah pemaju yang menebang pokok dengan sesuka hatinya. Tidak. Jadi cikgu nak Aisyah tolong terangkan, bila kita tebang hutan, apa yang akan berlaku? Okey, Aisyah tolong cikgu. Aisyah, jangan lupa pasang mic ya, Aisyah. Aisyah buka suara lagi. Okey. Okey. Boleh kuat sikit ataupun dekatkan mulut anda ke mikrofon. Apabila penerbangan hutan. Dengar tu. Dekat lagi boleh tak? Dekat lagi, Aisyah. Bawa dekat lagi. Apabila penerbangan hutan secara berluas-luasan akan menyebabkan hakisan tanah terjadi. Tanah akan terbendak ke sungai dan kualiti air akan terjejas.
Jadi hakisan tanah bila itu. kita tebang hutan, Sean, sebab tanah tu dia dah tak ada sokongan akar. Ya. Sebab sebenarnya hutan ni dia bertindak sebagai span untuk menyerap air hujan. Jadi bila kawasan tu dah tak ada hutan, maksudnya bila air hujan turun dia akan jadi air larian permukaan. Dia terus akan menghakis dan boleh menyebabkan tanah runtuh, seterusnya akan mencemarkan sungai. Okey, baik. Seterusnya cikgu nak dengar pula penjelasan daripada cikgu nak ni di kawasan pertanian. Okey, ada petani yang menggunakan baja dan racun serangga secara berlebihan, Sean. Okey, cikgu nak adik Hazrik. Adik Hazrik boleh terangkan tak penggunaan baja kimia dan racun serangga yang berlebihan? Okey, silakan Hazrik. Jika petani menggunakan baja dan racun secara berlebihan, menyebabkan tanah menjadi berasid dan akan mengalir ke sungai. Okey, terima kasih Hazrik. Bila kita gunakan racun dan serangga, dia akan tanah berasid, serap ke dalam tanah, seterusnya semua akan pergi ke sungai. Oh, tidak. Bila pergi ke sungai, dia akan ke laut, Sean. Ya. Okey, yang seterusnya, punca yang ketiga. Cikgu nak, ini adalah sektor perindustrian, Sean. Di sini sektor perkilangan. Okey, dah banyak dah kilang. Ya. Tapi cikgu tambah lagi kilang kat sini. Ui, besarnya kilang itu. Okey, apa akan berlaku? Cikgu nak adik, siapa yang volunteer nak jawab untuk sektor perkilangan? Almira, boleh tak? Tazidi. Okey, cuba. Tazidi. Okey, semakin banyak sektor perkilangan, semakin tinggi permintaan terhadap air untuk memproses bahan yang dihasilkan. Okey, betul. Bila kita tambah lagi sektor perkilangan ataupun berlaku migrasi, maksudnya banyak orang yang duduk kat sini, Sean. Jadi berlakulah permintaan yang tinggi terhadap air. Sebab itulah berlaku ketidakcukupan air. Contohnya macam dulu kita buka air tu dia keluar banyak, Sean. Dengan keadaan yang deras. Tapi sekarang ni bila kita buka dia perlahan je. Ni disebabkan oleh tekanan air dah semakin rendah kerana ramai orang dah kat situ. Contoh macam sektor perkilangan dia memerlukan air, terutamanya sektor perkilangan yang memproses makanan dan minuman. Kalau macam kereta kita sendiri pun, Sean, dia perlukan air kan. Jadi dia perlukan air untuk menyejukkan enjin. Betul. Jadi bila bertambahnya sektor perkilangan, permintaan penduduk, maksudnya berlakulah krisis air. Krisis air. Okey, boleh tak saya tambah lagi satu, Ego? Boleh, Sebab disebabkan kilang tu biasanya ada kilang yang mengeluarkan asap ataupun gas ke udara kan. Adakah itu pun akan memberi kesan kepada contoh macam hujan kita ataupun awan kita ataupun penyediaan air tersebut? Bila kilang tu membebaskan asap macam Sean cakap, dia akan menghasilkan gas-gas yang beracun. Dia akan bercampur dengan air hujan kita tadi, Sean. Jadi bila bercampur dengan air hujan, dia berlakulah fenomena hujan asid. Jadi hujan tu pun berasid, dia akan masuk semula ke dalam sungai, serap ke dalam tanah, pokok kita akan musnah, kita akan terkena penyakit. Jadi apa tindakan yang kita buat semua berkaitan. Ya, cikgu. Okey, boleh cikgu teruskan, Sean? Boleh, cikgu, silakan. Okey, seterusnya pula di ruangan sungai ni mesti ada ramai orang akan duduk. Okey, orang ataupun penduduk suka buang sampah dalam sungai. Kalau bagi sektor perkilangan pula, dia suka buang bahan-bahan kimia dalam sungai. Oh, tidak. Contohnya yang telah berlaku di negara kita, Sean, iaitu di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang. Kesan dia sangat menyedihkan masa tu. Okey, cikgu nak pelajar cikgu juga yang terang, murid cikgu terang, apa kesan pembuangan sampah ke dalam sungai? Baik, siapa yang volunteer nak tolong cikgu? Pembuangan sampah ke dalam sungai. Ada tak siapa-siapa? Okey, Aisyah cuba. Apabila membuang sampah ke dalam sungai akan menyebabkan sungai tercemar kerana tersumbat dan menghasilkan bau yang busuk. Okey, bila kita buang sampah ke dalam sungai, sungai itu akan tercemar dan menghasilkan bau yang busuk. Dan air kita pula menjadi daripada jernih dah jadi kotor, Sean. Okey, yang terakhir saya nak terangkan punca krisis air adalah disebabkan fenomena El Nino. El Nino? Fenomena Siapa El tu, cikgu? Nino. Okey, baik. Cikgu nak menggunakan talking chip. Boleh. Okey, ini sebenarnya adalah talking chip. Yang kita namakan sebagai talking chip. Talking chip ni ialah digunakan untuk menggalakkan murid-murid kita bercakap.
Ya. Selalunya kalau kat kelas tu Sean, cikgu je yang bercakap. Cikgu yang cakap macam Sean sendiri pula. Kan? Pelajar diam aja. Ya. Jadi cikgu biasanya akan bagi talking chip ni kepada pelajar. Okey, cikgu dah bagi pada pelajar cikgu. Cikgu boleh tunjukkan ke hadapan cikgu. Okey, ni adalah talking. Kita boleh guna macam-macam bentuk Sean. Tutup botol pun boleh. Boleh. Tutup botol mineral tu kan. Kita boleh guna ataupun apa-apa saja menunjukkan kita nak bagi talking chip kepada pelajar kita. Okey, baik. Cikgu nak tanya pelajar cikgu jika nak jawab dengan menggunakan talking chip. Okey, nama lain untuk El Nino apa dia? Siapa nak jawab angkat talking chip. Nama lain untuk El Nino. Okey, Tazidi. Tazidi pun ada talking chip. Okey, apa jawapan Tazidi? Kemarau. 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 Kita ada dua Sean. El Nino dan El Nina. Dia kawan ke cikgu? Dia sebenarnya perkara yang berbeza Sean. Pelajar selalu silap. Cikgu selalu cakap macam ni. Okey, bila Nino kan bunyi ambulans, kan lampu dia merah kan. Merah tu maksudnya panas. Jadi El Nino satu keadaan panas yang berpanjangan. Jadi bila berlaku kemarau, tak ada hujan Sean, maksudnya bila berlaku panas, jumlah air di empangan kita, jumlah air di sungai kita semakin berkurangan. Sebab dia menyejatkan ya. Bila dah semakin berkurangan, berlakulah kesan kepada haiwan, tumbuhan dan manusia. Betul. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Syafiqin. Okey, baiklah cikgu, seperti yang penonton kita yang nampak ya, ada satu video. Apa kaitan ataupun apa yang ada kat video tu cikgu? Okey, sebenarnya Sean, video tu telah disediakan sendiri oleh adik Muhammad Tazidi. Okey. Kat sini dia menceritakan bahawa apabila bekalan air tu dicatur disebabkan krisis-krisis air tadi, banyak kesan dia kepada manusia. Okey. Cikgu nak Tazidi. Cikgu nak galakkan pelajar cikgu untuk menjawab soalan. Cikgu nak Tazidi cuba bagi soalan kepada kawan-kawan. Okey, mulakan Tazidi. Okey, pada pendapat rakan-rakan semua, bagaimanakah catuan air ini memberikan kesan kepada aktiviti seharian penduduk? Bagaimanakah catuan air memberikan kesan kepada aktiviti penduduk? Okey, yang lain boleh jawab dengan menggunakan talking chip. Siapa yang jawab? Okey. Itu dia. Saya nampak Amira. Okey, Amira, jawapan? Catuan air menyebabkan aktiviti penduduk harian terjejas seperti untuk mandi, mencuci, memasak dan banyak wang dan tenaga terpaksa digunakan untuk mendapatkan air bekalan yang bersih. Ya, banyak wang dan tenaga. Sean sendiri pernah rasa tak keadaan tak ada air kat rumah? Sebenarnya 2 hari lepas tak ada air kat rumah saya, Go. Kesian sangat. Nasib baik saya ada tangki lah untuk air, untuk simpanan air. Dan nasib baik saya tak ada rambut, lagi senang nak mandi. Kalau tidak susah. Betul tu susah. Jadi orang kalau macam yang duduk di kawasan apartmen, rumah pangsa, Sean, sangat kesian. Terpaksa menyingsing lengan baju, menggunakan tenaga nak angkat air. Jadi kat situ baru kita tahu betapa pentingnya nilai air. Okey. Baik, kesan yang pertama ialah bekalan air akan dicatur. Okey, baik. Cikgu nak teruskan dengan yang kedua, Sean. Okey, cikgu nak tunjuk slide kat sini. Itu dia. Ni contoh sungai yang tercemar, Sungai Kim Kim, Sungai Kuala Sungai Pinang. Jadi orang suka buang sampah dan kilang-kilang suka buang bahan kimia di sungai. Okey, seterusnya punca adalah El Nino. Okey, pengembangan kimia. Okey, cikgu nak terangkan kesan krisis air yang seterusnya ialah kepada tanah.
Ya. Jadi dua lukisan ni Sean, sebenarnya yang cantik ni telah dilukis sendiri oleh adik kita iaitu Ihsan dan adiknya Muhammad Rais. Oh wow. Adik dia ni baru darjah 1. Dia dah menghasilkan lukisan yang cantik macam ni Sean. Wah, biar betul Igu. Saya pun tak boleh lukis macam tu. Sangat amazing Sean. Sangat cantik. Dua beradik ni. Ada bakat ni. Jadi dia bila berlakunya krisis air, dia akan menjejaskan tanah kita. Okey, contohnya berdasarkan gambar ni, okey, ada satu gambar yang kering, satu gambar yang cukup dengan air. Bila berlakunya krisis air, tanah kita akan kering kontang Sean. Ya. Bila kering kontang, tumbuhan tidak dapat menjalankan proses fotosintesis dengan baik. Betul. Jadi mulalah tumbuhan akan mati. Ya. Bila mati, dia akan menjejaskan pendapatan petani. Ya. Contohnya macam sawah padi lah. Sawah padi, kawan baik dia adalah air Sean. Betul. Jadi bila kurangnya air, sawah padi akan berkurangan. Maka bekalan makanan kita pun akan berkurangan. Jadi ini adalah gambar di mana satu kawasan yang cukup indah dan cantik dengan air. Kita sendirilah Sean, kalau nak pergi berkelah ke mana-mana kan, kita akan pergi kawasan yang cantik kan atau kering kontang macam ni. Kita akan nak pergi yang mana? Saya nak yang itulah cikgu. Mesti yang cukup dengan sumber air dan indah dan cantik. Okey, kesan yang kedua cikgu dah selesaikan. Okey, kesan yang ketiga adalah kesan kepada hidupan akuatik Sean. Okey, cikgu nak minta tolong Sean boleh? Oh, boleh cikgu. Okey, cikgu ada sediakan model. Yang ini cikgu. Okey. Ada A dan B. Ini cikgu umpamakan ada dua kawasan sungai atau laut, A dan B. Okey, apabila sektor perindustrian macam kilang, dia buang sisa bahan kimia dia ke dalam sungai. Okey. Kita ambil minyak tu Sean. Yang botol ni ke? Okey. Sean pilih salah satu mana sungai yang Sean nak buang sisa kimia dia. Alamak, saya pula. Okey, saya ambil yang B lah cikgu, yang ini. Okey, yang B. Semua masukkan semua pun tak apa. Maksudnya pengilang-pengilang telah membuang sisa bahan kimia ke dalam sungai kita. Okey, apa yang berlaku sebenarnya bila sisa bahan kimia tu dibuang? Okey. Kalau kita tengok secara dekat Sean, Sean akan nampak tak di kawasan B tu ada satu lapisan minyak dekat atas tu. Igu nampak. Jadi bila berlaku pembuangan sisa bahan kimia ni, dia akan menyebabkan cahaya matahari tak dapat tembus masuk ke dalam. Oh, tidak. Bila cahaya matahari tidak dapat menembus masuk, makanan-makanan ikan ni akan berkurangan Sean. Jadi ikan tak ada makanan kat situ. Jadi kadar BOD pun akan meningkat. Jadi oksigen kat situ pun akan berkurangan. Jadi bila oksigen berkurangan, ikan akan mudah mati. Sebab udara tu tak dapat masuk ke dalam air kan? Jadi hidupan akuatik akan, habitat dia akan terjejas Sean. Jadi saya rasa nilai pH air pun akan berubah sebab ada benda asing di dalam air tersebut. Jadi bayangkan macam mana kita punya kerajaan, jabatan kita yang bertanggungjawab nak bersihkan kandungan minyak tu macam mana. Bukan mudah sebab kandungan minyak tu sangat luas, dia akan tersebar ke sungai atau laut kita. Betul. Okey, terima kasih Sean. Okey. Baiklah, yang kesan yang terakhir bila berlakunya krisis air, berlakulah kesan terhadap kesihatan penduduk. Contohnya bila air dah tak ada, kena catu, kawasan kering, penat, berlakulah orang suka buang sampah merata-rata, banyak pinggan yang tak basuh, banyak baju yang melambak. Jadi kawasan yang sangat kotor Sean. Bila kotor ni, haiwan apa yang akan suka nak hinggap kat situ Sean? Oh, saya tahu cikgu, tapi kita tanya pula murid kita yang ada dalam kelas. Siapa nak cuba jawab? Pada pendapat anak murid cikgu, bila kawasan yang kotor ni, haiwan apa yang suka hinggap dekat kawasan yang kotor tu? Siapa nak try jawab? Boleh angkat talking chip masing-masing. Okey, Tazidi. Lipas. Lipas. Lipas, lalat. Jadi benda-benda ni semua akan mengundang penyakit kepada penduduk. Okey. Baik, cikgu nak tanya. Pelajar cikgu, apa langkah yang kita boleh lakukan? Apakah simptom-simptom yang menunjukkan seseorang individu itu dijangkiti penyakit disebabkan krisis air dengan menggunakan shortcut? Apa simptom-simptom yang menyebabkan seseorang individu tu dijangkiti penyakit disebabkan kekurangan air? Okey, tulis dekat shortcut tu. Biasa cikgu akan bagi shortcut ni kat semua pelajar cikgu Sean. Jadi yang malu pun dia akan cuba untuk jawab. Yelah, sebab tak payah nak guna suara kan. Kadang-kadang kita malu juga. Dia malu nak angkat tangan. Dia tulis, dia angkat shortcut je. Dia bagi peluang pada pelajar. Okey. Banyak simptom cikgu tengok kat sini. Ihsan, boleh tak angkat?
Okey, Hazri. Okey, yang pertama Sean ialah cirit-birit. Iya. Mual. Ah. Pening kepala, mual dan muntah lah maksudnya. Ya. Jadi ini semua disebabkan oleh penyakit. Contohnya penyakit, kat sini kita tengok. Okey, penyakit taun. Ni semua penyakit bawaan air, Sean. Ya. Okey, penyakit demam kepialu, penyakit keracunan makanan dan leptospirosis. Apa tu, Ibu? Leptospirosis ataupun bila kawasan kotor banyak tikus, Ya. banyak lipas. Jadi bila berlaku krisis air ni, Sean, sangat memberi impak dia kepada penduduk-penduduk kita. Ya, betul. Sebab kita tak boleh nak bersihkan rumah, Ya. kita tak boleh nak basuh baju, tak boleh nak basuh pinggan. Jadi aktiviti pembersihan tu terjejas. Betul, Ibu. Ya. Okey, baik. Jadi cikgu nak teruskan dengan langkah. Bila kita dah ada kesan, kita ada langkah. Cikgu nak terangkan kat sini. Okey. Apa langkah-langkah untuk kita mengurangkan krisis tu, Sean? Ya, cikgu. Kita tak boleh atasi tapi kita boleh mengurangkan. Okey, yang pertama ialah dengan penguatkuasaan undang-undang. Siapa pemaju kilang yang buang air kat situ, kita denda dia, Sean. Betul, Ibu. Dan denda pun bukannya RM1, RM2 je, beribu-ribu ringgit untuk memastikan bahawa kesalahan ini tidak diulang lagi. Sebab contohnya kita ada akta kualiti alam sekitar 1974. Okey, seterusnya langkah yang kedua, kita ada rawatan air kumbahan. Rawatan air kumbahan ni dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar JS. Dia lah yang akan merawat semula air ni. Jangan risau, rawatan air kumbahan ni dia akan asingkan pepejal, dia akan bersihkan semula, dia akan campurkan semula air yang boleh matikan kuman dan selamat untuk kita gunakan. Ya, betul. Okey, seterusnya kita boleh pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan hujan. Maksudnya kawasan tadahan hujan ni hutan lah, Sean. Maksudnya kita jangan tebang hutan sembarangan. Kita jadikan kawasan hutan tu sebagai kawasan taman negara. Kerajaan boleh jadikan taman negara, maksudnya tidak boleh diceroboh. Betul, Ibu. Baik, langkah yang keempat, meneroka air bawah tanah. Sebenarnya, Sean, dekat Malaysia ni, hanya sekarang ni kita hanya baru menggunakan 3% sahaja sumber air bawah tanah. 3% je? Kita ada 5,000 million meter padu lagi air yang belum kita teroka. Sebab tu orang dulu-dulu kan dia suka guna air telaga, air perigi. Sebenarnya kita di negara kita Malaysia berpotensi untuk meneroka lagi air bawah tanah. Okey, yang terakhir, langkah yang terakhir ialah kempen kesedaran alam sekitar. Kempen ni untuk menyedarkan, memberikan kesedaran kepada penduduk dari semasa ke semasa. Contohnya macam cikgu sendiri akan bagi tahu dalam subjek geografi. Macam Sean sendiri sebagai seorang selebriti dalam media massa boleh menggunakan media massa untuk menyedarkan air, menyedarkan penduduk macam mana nak jimatkan air. Betul, Ibu. Kerajaan pula dia akan buat macam-macam program, Sean. Okey. Cikgu nak tanya pelajar cikgu. Okey. Cikgu rasa dekat sekolah kita pernah ada badan-badan bukan NGO dan NGO yang bagi ceramah. Okey. Contohnya dengan menggunakan talking chip. Pernah tak ada badan yang bagi apa-apa maklumat kepada pelajar cikgu untuk sebagai kempen kesedaran alam sekitar? Okey, siapa nak jawab? Dan badan tu dari mana? Okey, Hazrik, jangan nampak Hazrik. Daripada Jabatan Alam Sekitar. Dia dalam Jabatan Alam Sekitar tu dia bagi tahu apa dekat sekolah tu, Hazrik? Tentang cara menjimatkan air di sekolah. Cara untuk menjimatkan air di sekolah. Okey, boleh tak bagi tahu kat cikgu apa cara untuk sebagai seorang pelajar, apa cara untuk kamu menjimatkan air di sekolah? Okey, angkat talking chip. Cikgu, mungkin saya boleh pilih tak, Cikgu? Boleh je, pilih. Muhaimin, sebab dari tadi dia angkat tak dapat pula untuk dia Ihsan jawab. Muhaimin. Ihsan. Okey, Ihsan. Silakan, Ihsan. Apa jawapan? Macam mana cara nak jimat air di sekolah? Jangan lupa untuk pasang mic dan bawa mic ke dekat sikit dengan mulut, ya. Pasang mic, ya. Tutup pilih air setelah guna. Tutup pilih air dengan ketat selepas menggunakan. Selalu pelajar ni, Sean, biasalah budak-budak kan. Dia dah buka air tu, dia lupa nak tutup dengan ketat. Dia tutup tapi lupa tutup dengan ketat. Jadi itulah antara kempen-kempen yang telah diberi kepada pelajar dulu. Jadi semua orang sebenarnya bertanggungjawab, mengambil tanggungjawab ni untuk menyedarkan
masyarakat bahawa air perlu kita jaga. Ya. Lagi satu saya nak tambah sebab kadang-kadang kalau kita bukan di rumah, kadang-kadang di rumah kita jimat air. Tapi mungkin kalau kita pergi cuti-cuti ke ataupun pergi rumah kawan, sebab bukan rumah kita tak bayar bil air kan. So, mungkin kita tidak akan begitu peka apabila kita buka atau tutup pipe air tu. So yang tu pun sangat penting, walau di mana jua pun kita berada, kita kena sentiasa macam cikgu sebutkan tadi, sentiasa cuba ataupun sentiasa kalau boleh tutuplah pipe dengan betul, jimatlah air di mana-mana pun kita berada. Ya, betul tu Sean. Ya. Contohnya kalau kita ada tanaman di rumah, kita boleh tadah air hujan untuk menyiram pokok bunga kita, untuk mencuci kenderaan, mencuci kawasan lantai kat luar. Jadi kita tak perlu guna air yang ada. Kita guna balik semula air tadahan hujan tersebut. Ya, betul. Dan selain daripada itu, macam cikgu sebutkan tadi, ataupun video yang ditayangkan tadi, bila berus gigi tu, kalau tak guna tu tutuplah. Masa mandi pun sebenarnya tak perlu pun kita biar buka sepanjang masa. Masa mungkin kita letak sabun atas badan, kita boleh tutup sekejap. Walaupun dia beberapa saat, tetapi isi padu air yang dapat dijimatkan dan juga tidak dibazirkan tersebut boleh digunakan pada masa yang akan datang. Sebab pengalaman saya masa saya tak ada air di rumah, begitulah rasanya saya betul-betul menghargai air ada, sebab kita rasa sebotol air itu sangat berharga. Betul. Nak cuci pinggan pun, saya akan guna air yang sama, bagi dia basah, letak dia punya sabun, guna air yang bersih untuk betul-betul pastikan dapat jimat setitik air pun tak bazir. Jadi barulah masa tu kita rasa keinsafan. Jadi sebenarnya kita perlu amalkan sikap tu walaupun sumber air kita tu ada. Okey. Selain daripada langkah yang disebutkan oleh Ihsan tadi, ada tak di antara anda yang mungkin nak tambah kepada langkah-langkah ataupun bagaimana sebagai seorang pelajar ataupun murid, bagaimana cara anda untuk menjimat air? Siapa nak cuba lagi? Okey, siapa nak cuba? Okey, Hazrik, guna talking chip. Okey, Hazrik. Pergi ke tandas jika memerlukan sahaja. Pergi ke tandas jika perlu saja. Selalunya di sekolah pelajar ni dia suka berkali-kali pergi tandas. Kadang-kadang tu bukannya pergi untuk buang air kecil atau buang air besar, pergi buka paip, sambil sikat rambut, air terbuka. Jadi macam jawapan Hazrik tadi, pergi ke tandas jika perlu sahaja. Ya, betul. Okey, boleh cikgu tanya soalan lagi kepada anak murid cikgu Syah? Ataupun kita simpan soalan tersebut, kita akan tanya lepas kita rehat nanti. Apa kata kita rehat seketika? Kembali semula ke Teras Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Syafiqin. Baiklah cikgu, jom kita teruskan penerangkan kita, Cikgu. Okey, baik. Sebelum cikgu lupa, Sean, cikgu nak tunjuk satu projek yang telah dijalankan, telah dibuat sendiri oleh adik Aisyah kita sendiri. Yang ni cikgu namakan sebagai bunga kitaran air. Bunga bentuk ni pun nampak macam bunga ya? Bunga maksudnya nak bagi diorang seronok, Sean. Jadi kat tengah ni dia akan lukis kitaran air. Di setiap kelopak bunga ni dia terangkan apa proses-proses yang terlibat. Ni telah disediakan oleh adik Aisyah. Diorang seronok buat benda ni, Sean. Sangat cantik. Dalam pada masa yang sama diorang pun akan belajar. Betul. So tak bosan lah kan PDP kita. Okey, jadi setelah cikgu dah ajar, cikgu nak tanya soalan kepada anak-anak murid cikgu. Okey, sedia semua? Okey, sedia. Dan soalan yang pertama. Dengan menggunakan shortcut, bagi tahu cikgu apa langkah-langkah untuk mengatasi krisis air tadi. Contohnya macam kita ada penyakit tadi kan. Apa langkah-langkah untuk kita mengatasi krisis air sebagai seorang pelajar? Okey, boleh tulis di shortcut masing-masing. Dah siap boleh angkat. Cikgu nampak apa jawapan murid cikgu. Okey, Tasnim nampak macam dah siap tu. Boleh angkat jawapan? Okey, Hazrik. Hazrik kata didihkan air minuman. Didihkan air minuman. Ihsan pun didihkan air minuman. Okey, ada jawapan lain tak? Selain daripada didihkan air minuman. Kenapa kita kena didihkan air minuman, Sean? Sebab bila kita didihkan air minuman dengan sempurna, di takap didih 100 darjah Celsius, kuman-kuman dalam air tu akan mati. Jadi kita selamat untuk kita minum. Yalah, kalau kita bandingkan, kalau misal kata bila PKP dah tamat kan, kita nak pergi ke restoran ke apa-apa,
adakah lagi senang kalau kita nak order ataupun dapatkan air yang panas berbanding dengan air yang sejuk itu? Sebenarnya sepatutnya restoran-restoran dia nak buat air sejuk tu dia menggunakan air yang telah dididihkan. Bukan direct daripada air paip. Contohnya dia ambil buat sirap, dia terus ambil air paip. Tak boleh lah macam tu. Kan? Okey, cikgu nampak jawapan lain tadi. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Okey Hazri, basuh bahan mentah dengan sempurna. Contoh bahan mentah adalah macam makanan kita, Sean. Ya. Ayam, buah-buahan, basuh bahan mentah dengan sempurna. Ya. Okey. Tazidi pun ada jawapan. Tazidi pun ada jawapan lain. Guna penapis air untuk lebih selamat. Ya. Okey, ada jawapan lain lagi tak? Cikgu, sebenarnya dari tadi saya tak dengar lagi jawapan ataupun suara daripada Almira, ya? Almira. Okey, so dia macam tengah menulis tu. Okay. Dengan senyuman dia menulis. Adapun yang lain, kalau ada dah jawapan anda boleh tunjukkan di kamera anda, ya? Okey. Masak makanan dengan sempurna. Tadi masak air, kita masak makanan pun dengan sempurna. Contohnya sayur-sayuran, kita masak dengan sempurna. Semuanya untuk membuang dia punya bakteria kat situ. Jadi bolehlah kita elak daripada penyakit taun, kolera, leptospirosis. Okey. Baik, kita balik semula kepada yang cara masakan tersebut, Cikgu. Macam contoh kalau kita masak ayam, ataupun bila kita goreng ayam tu, kita kena goreng tu pada suhu yang lebih kurang sedang, tidak terlalu tinggi. Kalau tidak, yang luar tu yang masak, yang dalam pula tak masak. Kalau kita nak makan salad ke ulam-ulaman, kita rendam dengan air garam, Sean. Oh ya. So rendam sekejap dengan air garam, so bakteria dia akan tersingkir. Atau pada racun-racun kat sayur tu boleh disingkirkan. Okey. Cikgu nak tanya soalan lagi ke anak murid cikgu, boleh tak, Sean? Boleh, Cikgu. Okey, baik. Cikgu nak tanya soalan seterusnya. Okey, dengan menggunakan talking chip, cikgu rasa kebanyakan pelajar dah nak habis ni talking chip dia. Sebab jadi talking chip ni dia membantu kita sebagai guru untuk galakkan pelajar bercakap, Sean. Maknanya kalau masih ada baki 5 ke 6, maknanya dia tak guna talking chip tersebut lah. So kena guna. Yang soalan yang cikgu bagi ni cikgu nak gunakan untuk pelajar jawab soalan cikgu. Okey, tadi Sean telah menunjukkan eksperimen dan dia buat minyak tadi. Okey. Yang ini. Kenapa di kawasan B ni haiwan pula, maaf. Kenapa tumbuh-tumbuhan dia mati? Setelah ada pemaju kilang yang buang sisa-sisa kumbahan, sisa-sisa kilang kat situ. Kenapa haiwan tu mati? Kenapa tumbuh-tumbuhan tu mati? Okey, boleh jawab dengan talking chip. Okey, cikgu nampak. Siapa, Sean, kita nak pilih? Yang kat talking chip. Tadi Amira dah jawab, kita bagi Aisyah lah, Ibu. Okey, kita bagi Aisyah. Aisyah, kenapa tumbuhan di kawasan B tu mati? Lagi sekali, Aisyah, cuba buka suara. Tidak dapat menjalankan proses fotosintesis. Tumbuh-tumbuhan tidak dapat menjalankan proses fotosintesis. Maksudnya pelajar fahamlah. Sean, okey, boleh letak kita punya tu. Alright. Okey. Baik, boleh cikgu tanya soalan lagi, Sean? Lagi satu soalan, Ibu. Okey, satu soalan. Okey, soalan yang terakhir sebelum cikgu tutup PDP kita pada hari ini. Okey. Siapa-siapa yang nak jawab, boleh angkat tangan atau angkat talking chip jika ada lagi. Okey. Kamu rasa pada pendapat anak-anak murid cikgu, apa nilai murni yang kita perlu ada setelah kita belajar tajuk sumber air? Okey, siapa nak jawab? Angkat talking chip. Okey, Sean pilih. Cikgu, saya pilih Tasnim, boleh, Cikgu? Tasnim. Okey. Silakan, Tasnim. Silakan, Tasnim. Gerakkan mic tu ke mulut Tasnim. Kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan. Okey, kenapa kita kena bijaksana? Contoh macam menggunakan air lah, Sean. Kita perlu bijaksana dalam menggunakan air. Okey, yang seterusnya ada lagi tak nilai? Nilai murni yang seterusnya setelah kamu belajar tajuk bekalan sumber air ni. Siapa, Sean, nak pilih? Saya pilih siapa lagi yang belum jawab? Saya rasa saya pilih Aziz. Hazrik. Okey, Hazrik. Silakan, Hazrik. Cinta alam sekitar. Nilai cinta akan alam sekitar. Jadi sebab kita dengan alam sekitar ni tak boleh berpisah, Sean. Kita manusia dengan alam sekitar ni saling berkait, saling perlu memerlukan. Contoh yang terbaiklah, Sean, kita perlukan oksigen. Oksigen tu datang daripada tumbuh
tumbuhan. Kerana tumbuhan membebaskan oksigen. Dan dia menyerap karbon dioksida yang kita bebaskan. Okey. Baiklah cikgu, sekarang boleh tak saya tanya murid cikgu? Okey, boleh. Okey, sebab daripada penerokan kita pada hari ini, saya nak tanya anda semua, apa yang anda belajar daripada penerokan kita pada hari ini? Mungkin saya boleh tanya Iksan. Silakan Iksan. Apa yang anda telah belajar daripada penerokan kita hari ini? Anda boleh sebutlah 1 ke 2 poin saja. Yang lain tu kita akan bagi peluang kepada yang lain untuk jawab juga, ya. Silakan Iksan. Takaran air dengan sumber air. Belajar mengenai sumber air. Apa yang Ihsan tahu? Apa yang Ihsan dapat dalam sumber air? Intersepsi dengan infiltrasi. Intersepsi dan infiltrasi. Yang tadi tu. Okey, ada lagi tak Ihsan yang dapat? Ada lagi tak belajar nak buat? Apa yang kamu dapat pada hari ini? Mungkin Tasnim boleh bagi kita apa yang anda dapat. Ataupun apa Tasnim? pengajaran yang anda dapat. Bukan Apa yang pengajaran, Tasnim? tapi apa rumusan yang anda boleh berikan. Apa yang Tasnim dapat? Mikrofon dekatkan ke mulut Tasnim. Punca krisis air. Contohnya penebangan hutan, pembuangan sampah, El Nino, pembuangan sisa bahan kimia. Okey, lagi ada tak belajar? Mungkin Tazidi boleh membantu kita? Terkejut pula Tazidi tadi. Silakan. Langkah mengurangkan krisis air. Langkah untuk mengurangkan krisis air. Kita tak boleh halang Sean semua benda ni, tapi kita boleh mengurangkan. Sekurang-kurangnya kita dapatlah menjaga alam sekitar kita. Contohnya penguatkuasaan undang-undang, kempen kesedaran alam sekitar, rawatan air kumbahan. Contohnya di Malaysia pernah buat satu keadaan yang tak cukup air, Sean. Kita pernah melakukan proses pembenihan awan. Proses pembenihan awan ni sebenarnya memakan kos yang sangat tinggi, Sean. Jadi satu keadaan yang sangat teruk, dah tak ada hujan yang sangat lama. Jadi kerajaan mengambil langkah untuk melakukan proses pembenihan awan. Jadi partikel-partikel garam tu dinaikkan dengan kita punya pesawat semua, naikkan ke atas, dia masukkan dalam awan, dia titiskan. Bila sampai satu tahap awan tu dah cukup maksimum tahap air dia akan bebaskan sebagai hujan. Kadang-kadang dia sangat risiko sebab kadang-kadang pembenihan awan ni tak berjaya. Sebab kita buat sendiri kan hujan, kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tak berjaya. Okey, Sean. Cikgu, boleh tak sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada penerokan kita hari ini? Okey. Cikgu nak buat kesimpulan bahawa umumnya masyarakat kita pada hari ini mengambil sikap acuh tak acuh terhadap isu pelestarian sungai ini. Jadi semua orang sebenarnya menuding jari, kilang yang salah. Bila sungai tercemar, kilang yang salah. Lepas tu kerajaan yang salah, penduduk yang salah. Sebenarnya kita tak perlu ada sikap tuding menuding jari ni sebenarnya, Sean. Sebenarnya kita ambil inisiatif sebagai kita galas sendiri tanggungjawab ni untuk kita sendiri menjaga air dan menjimatkan penggunaan air. Kita jaga bermula dari rumah tu sendiri. Betul. Jadi bermula dari rumah, ibu bapa tu guna sendiri. Jadi contoh teladan kepada anak-anak. So anak-anak akan bawa budaya ni ke sekolah. Dia kawan-kawan dia pun akan mengamalkan tabiat yang baik. Jadi kilang-kilang pun perlu sedar bahawa dia orang tak boleh buang sesuka hati bahan kimia ke sungai. Kalau semua berganding bahu, Sean, sebenarnya kita boleh jaga sumber air kita. Betul lah. Macam cikgu sebutkan tadi, apa-apa perubahan dan apa-apa pembaikan pun bermula daripada kita. Kita lah kena bertanggungjawab untuk topik ni adalah untuk menjimat dan juga menjaga sumber air kita. Ya, cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada murid kita yang ada dalam talian, iaitu Iksan, Almira, Tasnim, Aisyah, Tazidi dan Hazrik. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teroka di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye.
TV KPM